Assalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Taala kepada kita berkumpul lagi. InsyaAllah hari ini menyambung kelas mengaji kita berkenaan dengan tarikh tasyrik Islami. Dan kita berbincang kita itu masih lagi berkaitan dengan tajuk perkara yang dipercanggah oleh para sahabat Nabi SAW. Sebab ini zaman yang kita ambil start tahun ke-11 sampai tahun 40 Hijrah. Itu zaman di mana Khulafa Rashidun, mana pembentukan ilmu fiqh ni masih lagi berjalan. Ya. So kita tahu bahawa memang rujukan ke Quran dan Sunnah. Tapi fatwa para sahabat dan perkara-perkara yang mereka bersepakat atau bercanggah tu memberi kesan dalam masalah kita panggil apa, untuk orang yang kemudian nanti boleh tak mereka bercanggahan ataupun mereka boleh ijtihad pada perkara-perkara yang ada para sahabat bercanggahan, atau mereka tak boleh bercanggahan ke. Itu kena kembali pada tajuk ni. Jadi kita nanti lepas daripada tajuk ni kita akan ada satu bab khas berkenaan dengan sebab-sebab percanggahan. Tapi bab percanggahan banyak lagi lah. Itu ittifaq dia tak banyak. Sebenarnya ijma' atau kesepakatan para sahabat, mereka sepakat sebenarnya lagi banyak daripada mereka bercanggah. Tapi dikumpulkan banyak yang bercanggah ni supaya kita faham bahawa mereka dalam apa penilaian tentang hukum hakam tadi, ada yang mereka dengar perkara berlainan dari Nabi SAW, ataupun ada yang mereka cuba keluarkan sendiri daripada pemahaman mereka terhadap Al-Quran Karim. Sebab itu kenapa timbulnya percanggahan tersebut. Nanti kita akan bincangkan sebab percanggahan. So penting. Cuma ialah pasal mereka ni adalah orang yang turun pada mereka Al-Quran. Yang Nabi baca Quran pada mereka dan Nabi ajarkan mereka pemahaman. Sebab tu para sahabat Nabi dalam perkara ni dia berbeza dengan orang lain. Kita tak boleh gunakan alasan sahabat pun bercanggah, kita canggah tak apa. Maka saya pernah tengok apa kumpulan apa, geng-geng apa, Arkam kan. Lepas daripada Asy'ari Muhammad mati, keluarga apa dia punya pengikut berpecah. Bahkan ada separuh tu ikut kepada adik dia, lepas tu ada separuh ikut isteri dia. Isteri dia lah, dah sampai mati dah, isteri dia mati. Sekarang ni siapa pula tak ingat. Umur Jan mati dah. Mati dah 2-3 tahun lepas. 2-3 tahun lepas. 2-3 tahun lepas. Dia lepas dia balik daripada Saudi Arabia, ijtihad taubat. Lepas tu ialah mungkin kemurungan berlaku, dia sakit dan meninggal. Asy'ari Muhammad juga lepas dia ijtihadkan, dia sesat dekat televisyen, dia mengaku salah sebagainya. Lepas tu dia kemurungan dan lepas tu dia lumpuh sebelum dia mati. Asy'ari Muhammad dekat sebelum dia mati dia lumpuh. Dia kursi roda, ada gitu. Dia tak cakap, bunyi gitu je. Dia bercakap pun tak ada bunyi. Tapi yang the only person yang tahu dia bercakap apa adalah isteri dia. Sebenarnya bukan, isteri dia telah mastermind. Isteri dia tu mastermind, kan? Umujah tu, tahu. Dia memang cerdik. Budak pandai mengarang. UM Asy Putri. Betul. UPM. Memang terkenal lah. Pasal dia banyak sajak Abu Ya tu dia yang buat. Sebab tu dia the only isteri yang tak diceraikan. Isteri lain kahwin cerai dengan Umujah ni tak sampai mati. Tapi lepas dia ditahan oleh kerajaan Saudi, kemudian nak dihukum bunuh atas alasan kerana mengamalkan sihir. Jadi kerajaan Malaysia extradite, minta pulang ke Malaysia dengan syarat dia taubat lah. Dan dia mengakulah bertaubat dalam satu majlis. Ada dalam video, kalau buka YouTube ada jumpa. Saya salah, saya silap, saya sekian. Dia mengakulah dia salah. Lepas tu tak lama tu dia sakit, lepas tu mati. Tapi pengikut dia sekarang ni siapa anjap? Kita ingat, saya jumpa tu seorang dekat rumah kawan apa. Dia kata bapak dia lah jadi ketua sekarang. Habis cerita dia bila kelakar ada orang macam ni kan. Dia kata sahabat Nabi bercanggah. Saya kata ulang balik, saya ceramah lah dekat meja apa, makan tu ada akikah rumah seorang apa jemaah kita dekat Kundang Kuang alah yang pakcik yang janggut putih tu, yang Afrika Selatan punya keturunan tu, yang Aisyah
Keluarga dia dulu arkam. Tu Haji pun arkam juga dulu. Jadi tapi nak jadi cerita, bila pergi tu saya pergi akikah lah. Lepas tu duduk satu meja geng-geng tu. Saya dengar sembang yang tuan rumah tu duk urge diorang suruh sembang saya. Sembang keluarlah ayat. Dia kata Nabi, pada saat Nabi pun bercanggahan berebut kuasa. Saya kata siapa cakap? Ceramah lah. Sambil makan ceramah. Ya, saya kata siapa cakap? Mana ada para sahabat bercanggat berebut kuasa? Awak nak samakan dia awak dengan sahabat apa pasal? Ada orang kadang-kadang zaman kita sekarang ni dia poyo tau. Dia kata kalau sahabat canggah saya pun boleh canggah. Canggah apa hal? Khilaf para sahabat ni jadi hukum fake. Khilaf awak tu jadi jahanam. Kan? Yang silap faham. Awak tak layak untuk jadi masuk tengah-tengah tu untuk kononnya dihormati semua pendapat. Tak boleh. Para sahabat dia. Mereka bawa didikan Nabi. Adapun orang-orang lain tak boleh. Okay? Ala kulli hal. Jadi kita lepas tu perbincangan tentang khilaf mereka ni panjang lebar. So kita nak tengok persoalan-persoalan yang mereka ada bercanggahan, keluar fatwa berbeza daripada para sahabat tu sendiri. Okey. Baik. Okey, yang ke-8. Waktu jatuhnya talak dalam ilak. Ilak ni adalah bila seorang lelaki bersumpah tak nak sentuh isteri dia untuk tempoh-tempoh tertentu. Dia kata macam dia marah dengan isteri dia, dia sumpah tak akan sentuh. Nabi pernah buat untuk ke atas isteri dia sebulan. Isteri-isteri Nabi pernah diilak selama sebulan. Dia kata benda ni ialah protes kan. Bila protes, suami protes dengan sekian tak dengan cakap, dia boleh protes dengan cara ni. Ilak, sumpah selama tempoh tertentu yang ditetapkan dalam agama. Yang paling lama dibenarkan adalah 4 bulan. Okey, sekarang ni bila dia kata waktu jatuhnya talak dan ilak. So kalau orang tu dia buat lebih, dia kata nak setahun ke, sampai 4 bulan, adakah automatik jatuh atau tidak? Ni kita bincangkan. Okey, dia kata dalam surah Al-Baqarah, firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang ke-226 227. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim lilladzina yu'luna min nisaihim bagi orang-orang yang mengilak akan terhadap isteri-isteri mereka tarabbusu arba'ati ashhur, mereka menanti atau tunggu diberikan penangguhan sampai 4 bulan. Fa in fa'u fa innallaha ghafurur rahim, jika mereka tunaikan, mana cukup sampai 4 bulan saja, maka Allah Ta'ala Maha Pengampun, Maha Penyayang. Wa in azamut talaq, kalau mereka memang berazam untuk menceraikan dengan perbuatan tersebut, fa innallaha sami'un, Allah Ta'ala Maha mendengar lagi Maha mengetahui kalau dia berazam. So, soalan azam dia tu adakah jadi talak atau tidak? Okey. Maka berkata ramai di kalangan para sahabat, apabila berlalu 4 bulan, maka dihentikan si pelaku perbuatan ilak tersebut, muli tu, orang yang buat perbuatan ilak tu, di-stopkan oleh mahkamah. Fa imma yafi, sama ada dia kena berhenti kat situ cukup 4 bulan, ataupun yutalliq, dia kena ceraikan. Wa hadha madhhab Ibnu Umar rawahu al-Bukhari. Ini adalah mazhab Ibnu Umar dan ini dari Bukhari. Maksud dia terus dipanggil oleh mahkamah 4 bulan sampai kan. Dipanggil dia either nak teruskan nak cukup kan, cukup dengan 4 bulan tu dan dia berhenti, ataupun dia nak kena apa? Kena. Kalau dia sumpah 6 bulan, so ada lagi 2 bulan. So dia kena tebuslah sumpah dia. Tebus sumpah kan dalam surah apa, suratul Maidah tu 82 ayat 82 lepas tu. Ayat surah Al-Maidah ke Al-An'am ayat. Lupalah. Masa Maidah je. Okey. Maidah betul. Maidah ayat yang ke-89. 89. Ayat 89. Okey. Sekejap Al-Maidah ayat 89. Ni kalau orang yang sumpah-sumpah benda, dia boleh je batalkan sumpah dia dengan cara ini. Hatta orang yang nazar, siapa juga? Sebab dalam hadis Nabi kata kafaratul nadri kafaratul yamin. Kafarah nazar, kafarah sumpah. Kafarah sumpah apa? Tengok surah Al-Maidah ayat 89. Bila orang tu bersumpah-sumpah, aku tak nak sekian demi Allah, kan, maka dia kena batalkan. Kalau dia langgar, dia kena batalkan. Dia kena bayar akan denda. Denda tersebut Allah Ta'ala sebut dalam Quran dan surah Al-Maidah ayat yang ke-89. Allah nyatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim la yu'akhidhukumullah billaghwi fi aymanikum, tidak mengambil hukum Allah Ta'ala dengan perkara lagha atau sia-sia pada sumpah-sumpah kalian.
Kenapa sumpah kalian yang cakap kosong macam tu tak dikira. Tapi walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman, tapi Allah Taala ambil hukum ke atas kalian dengan apa yang kalian ikat dengannya sumpah-sumpah. Maksudnya dalam hati, demi Allah sekian-sekian, cakap hati sebut demi Allah. Memang benda tu tak boleh dilanggar. Okey. Tak boleh langgar dilanggar. Jadi kalau nak batalkan, fakafaratuhu, maka kafarahnya adalah it'amu asyarati masakin, beri makan 10 orang miskin. Min awsati ma tut'imuna ahlikum, daripada perkara benda-benda sederhana yang kalian beri makan keluarga kalian. Kalau kita beri makan keluarga kita, ada mahal ada murah. Apa sederhana dia? Kalau kita makan apa steak setiap hari, dia steak lah. Kalau dia kata kita makan, tapi kalau dia kata steak tu kadang-kadang, berarti biasanya beras, nasi goreng. Nasi goreng ni nilai lah. Dia pertengahan, benda sederhana yang kamu beri makan keluarga kamu. Au kiswatuhum, ataupun pakaian mereka. Beri makan 10 orang, beri makan atau pakaian 10 orang miskin. Kemudian kalau tak ada, au tahrir raqabatin, ataupun bebaskan seorang hamba. Okey. Faman lam yajid, maksudnya siapa yang tak dapati harta untuk dia beri makan ataupun tak ada hamba untuk dibebaskan, fasiyamu thalathati ayyamin, maka dia kena berpuasa 3 hari. Dzalika kafaratu aymanikum idza halaftum. Itulah kafarah, penebus bagi sumpah-sumpah kalian bila kamu bersumpah. Okey. Wahfazu aymanakum, jagalah sumpah-sumpah kalian. Kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi. Demikianlah Allah Taala menjelaskan kepada kalian akan ayat-ayatnya. La'allakum tashkurun, moga kamu akan bersyukur. So kat situ jelaslah. Inilah kafarah dia. Sebenarnya kalau kes raja kata demi Allah sekian, dia boleh je batalkan. Boleh batalkan sumpah tu, apa masalah dia? Pasal kita dalam konteks ni masalah benda kalau tak mampu pun kita boleh batal pergi ibadat. Kita pergi, kalau aku dulu biasa aku nak puasa 4 bulan. Dia janji tu kan. So dia boleh je batalkan. Nazar pun boleh batalkan. So Nabi kata kafarah nazar, kafarah sumpah. Dia pernah kena sekali tu. Budak-budak dekat Yaman, waktu saya ngajar sekolah, tu nakal kan. Saya kata demi Allah, siapa yang tak datang buat kerja rumah besok aku sebat dengan rotan. Memang ada rotan pun, saya ada rotan tu. Tiba-tiba entah kawan saya dekat tempat tinggal, kita orang kan, kita tinggal kat satu bilik dekat masjid tu, dia pergi main rotan yang saya punya, patah. Sebesoknya datang rotan tak ada dan lepuk budak. Kena kafarah lah. Dan saya niat sungguh nak sebat. Serius. So jadi benda yang kita mengikat dengan hati kita kena. Adapun macam orang Arab sebenarnya, wallahi kan biasa. Wallahi, kadang-kadang benda tu macam dia fikir tu, wallahi, dia bukannya sumpah. Dia memang jadikan benda tu macam benda terbiasa dekat mulut. Even though dalam hadis Nabi SAW, kalau kita jumpa orang yang suka melakukan barang dengan sumpah, jangan kita beli barang daripada dia. Lakukan barang, wallahi barang terbaik, tak usah beli. So orang tu kalau dia kata dia perlu bersumpah untuk sedemikian, maka barang tak elok lah. Maka di antara perkara yang tak bagus bila orang tu menggunakan nama Allah bagi melakukan barang ni. Dan bahkan benda ni tak digalakkan. Sebab bila sumpah ni, dia benda besar. Sebab Allah kata, jagalah sumpah-sumpah kalian. So kalau nama Allah Ta'ala tu wallahi tiap mulut hari kat mulut, semua apa ni, wallahi betul lah, dia jadi benda tu hilang nilai. Dia asyik buat pakai kan, dia jadi tak ada special. Sedangkan penjagaan bagi sumpah tu adalah penting. So jadi kes macam tadi lah, kalau orang tu dah sumpah tak nak sentuh bini selama katakanlah 4 bulan, okey lah, dia boleh selesaikan lah. Tapi kalau dia sumpah untuk 5 bulan, ada masalah di sini. Maka panggil dia. Either dia nak kena setia dengan sumpah dia, ataupun dia kena cerai. Kalau tak, dia kena cerai lah. Kalau dia setia dengan sumpah dia kena cerai bini dia. Kalau tidak, dia kena bayar kafarah dan dibatalkan sumpah dia. Dia kena batalkan sumpah dia. Dengan 3 cara tu lah, sama ada beri makan atau pakaian 10 orang miskin, ataupun dia bebaskan seorang hamba, ataupun dia puasa 3 hari. Dia boleh sumpah berapa bulan dia nak? Macam mana? Boleh lah kalau gram. Ikut kadar gram tau, kadar gram. Boleh lah, tapi kes dia mahkamah akan panggil sampai 4. Ini cerita saya ni. Adakah automatik jatuh atau tidak ni yang kita bincang ni? Sebab dia kata berkata ramai dengan para sahabat, bila berlalu 4 bulan, maka dihentikan
si pelaku sumpah tersebut, orang yang buat ilak tu, the man who did the ilak, dia panggil muli. Tak nama muli lah, tak nama anak, muli ni kan. Dia pelaku perbuatan ilak tu. Dia yang ilak kan. Jadi isim fa'il dia muli. Ala yuli, muli kan. Jadi sama ada dia kena tunaikan ataupun dia talak. Okay. Ini mazhab Ibn Umar dan diriwayatkan Bukhari nanti. Kita baca. Wa qala, dan dikatakan wa yuzkaru an Uthman, tapi disebut daripada Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Disebut daripada Uthman, Abu Darda, Aisyah dan 12 orang sahabat Nabi SAW, dan diriwayatkan daripada selain mereka di kalangan para sahabat. Dia kata azam talak ni, dia kata tamat dengan 4 bulan. Dan ini adalah kata-kata Ibn Mas'ud. Dia kata azam bagi talak tu tamatnya dengan 4 bulan. Kalau tamat 4 bulan tu, dia macam apa? Dia panggil suruh sekian untuk jatuh terus ke tidak. Okey. Dia kata azam talak tu berlaku dengan 4 bulan. Bila maksud dia orang tu sampai 4 bulan, dia punya tu, maka 4 bulan tu dia tercerai. Maksud dia. Dan ini pendapat Ibn Mas'ud, Zaid bin Sabit dan Ali. Okey. Daripada Ibn Umar, ini yang Bukhari Dia kata idza madat arba'ata ashhurin. Idza madat arba'atu ashhurin. Bila berlalu 4 bulan, yuqafu hatta yutalliqa. Akan dihentikan si pelaku sumpah tersebut sehingga dia mentalakkan. Wala yakun alaihi talak hatta yutalliq, dan takkan berlaku talak sehinggalah dia talak. Dia lafazkan talak baru jatuh. Yakni al-muli, itu orang yang buat sumpah tadi, dipanggil sekian-sekian terus dia talak pun jatuh. Dikeluarkan oleh Bukhari. Dan berkata waqala, dan kata, dan disebut itu daripada Uthman, Ali dan Abu Darda, Aisyah dan 12 orang sahabat. Berkata Ahmad bin Hanbal dari riwayat Abi Talib, berkata Umar, Uthman dan Ali Sayyidina Umar, dihentikan orang yang bersumpah tu selama 4 bulan, sama ada dia setia ataupun dia talak. Ini maksudnya yang kata tentang ni lah pendapat ni. Pendapat yang kata 4 bulan ni dipanggil suruh ni sekian-sekian. Okay. Dan nama sama telah mulakan At-Tabari daripada Ali Ibn Mas'ud dan Zaid bin Sabit, bahawa apabila berlalu 4 bulan dan tidaklah orang tersebut henti dia berhenti daripada dia bersumpah tadi, tercerailah wanita tadi dengan cerai yang bain. Cerai bain maksud dia cerai tak ada rujuk. Dia cerai ni dua. Mana cerai yang kita kata macam kes ni Kalau cerai itu berlaku si suami lafazkan dia ada hak dalam kali pertama dan kedua untuk rujuk balik. Okey. Kalau sekiranya dia tak rujuk balik, putus, maka talak tu jadi bain, dia kena angkat nikah balik. Okey. Ada keadaan lain yang boleh tanpa rujuk. Rujuk tak boleh, kena akad nikah baru. Nak rujuk kena akad nikah baru. Maksud dia putuslah. One strike dah kira. Dia katakan dia nak kahwin balik lah. Dan dia kena apa? Akad nikah semula. Akad nikah semula. Mahar baru, redha perempuan. Ini dipanggil bain. Berlaku dengan A, fasah daripada mahkamah. Atau B macam ni lah, tertalak. Automatik tertalak. Sedangkan kalau ikutkan pendapat yang 12 orang sahabat tadi kan, yang pendapat daripada Ibn Umar tu, dia panggil suruh berhenti atau dia bagi pilihan. Kalau tak nak baru dia suruh cerai. Kalau dia tak nak cerai, baru mahkamah ceraikan. Kena faham memang mahkamah boleh fasah, dia panggil annul the marriage. Dia boleh batalkan, dia panggil fasah. Dalam banyak kes yang berlaku, orang suka bawa kes ke mahkamah tapi tak betul kes. Contoh nak minta cerai, salah minta fasah. Ni aku ajar orang bercerai masalah ni kan. Banyak orang salah faham. Dia pergi mahkamah, dia kata saya minta cerai. Kalau suami tu tak ceraikan awak tak boleh cerai. Awak kena minta fasah kerana A, perangai dia tak solat ke, B, kerana sekian ke, C, sekian. Bagi alasan lah. The reason, you can use the reason untuk minta difasahkan perkahwinan daripada lelaki tersebut. Kalau lelaki minta cerai? Kalau lelaki minta cerai, lelaki boleh cerai pun nak minta cerai. Dia boleh dia just lafazkan. Tak ada masalah. Kita ulang dulu kan. Wanita boleh minta cerai atau boleh menceraikan suami dia dengan alasan yang munasabah. Dia beritahu kenapa, supaya jangan ada perempuan lain terkena musibah lelaki tersebut. Kata biasanya lelaki ni yang menganiaya. Tapi kalau wanita pula, kenapa kita sebutkan, kenapa dalam perceraian lelaki pegang cerai dan dia boleh ceraikan bini tanpa sebab? Sebab mungkin dengan dia tak rasi, perangai pelik tu kan. Ada suami baru yang boleh layan.
dia tak boleh layan. So jangan bagi tahulah aib dia. Supaya pasal-pasal perempuan ni dijaga, bukannya menjaga. Even tu zaman sekarang ni banyak orang kata apa, empowering woman kan, empowering woman. Masalahnya bila awak suruh perempuan tu berkuasa macam lelaki, tapi awak dah masa sama awak bagi undang-undang berlainan. Ada lain pula kan, pergi pasar raya tengok-tengok, tepi pintu ada parking untuk perempuan khas. Masa kita pun nak juga parking khas. Pakcik buncit pun letih juga jalan. Kenapa akak-akak yang single je dapat? Lepas tu kalau dia kata penyamaan hak, dan macam lelaki pertahankan diri sendiri, awak pertahan diri sendirilah. Macam baru ni kan yang pesta kufur yang dibuat dekat Dataran Merdeka Sogo tu kan, my body my right kan, yang geng-geng kufur, sister in kufur, penganjur dia sister in kufur, bukan Islam, in kufur, ya. Jadi dia buat slogan-slogan yang dia buat tu kan. Dia kata rapist is, dia macam ni. Bila kita suruh tutup aurat, dia pergi bagi alasan ini badan kami, lantak kami nak buat apa. So pro goal tu janganlah kita tak pernah kata pro goal tu tidak bersalah. Awak yang pergi marketing badan awak, kenapa? Bila awak dedah tu, awak dedah macam kita letak barang, pamerkan. Untuk apa? Untuk orang beli, contoh dekat kedai, untuk orang beli. Bila awak letak kat tepi tingkap, kalau letak dalam almari, awak tak nak jual. Bila awak letak tepi ni, dedah ni tu, orang nampak, kan. Maksud dia, awak marketing lah tu. Lepas tu bila orang datang pegang, marah pula. Anak kata sewil kan, kata marah, salah kan? Kata sewil, memang sewil lah. Lepas tu dalam Islam, kita preventing is better than curing. Lebih baik daripada merawat. Mencegah lebih baik daripada merawat. Memang itu antara pencegahan yang berlaku, yang perlu dibuat. Tapi degil kan. My body, my right kan. Saya terkajang dia ni kan. Pasal kes je, diorang cakap macam tu kan, diorang lupa diri. Sebab diorang dalam masa yang sama minta supaya perempuan-perempuan ni berdapat hak berlainan. Contoh macam sekarang ni kan, macam hak apa yang saya sebut tu, hak harta sepercarian. Essentially benda tu tak adil. Sebab dia cuma berjalan untuk perempuan, tak ada lelaki. Pada perempuan, contoh macam perempuan kalau sama-sama bekerja, saya faham, memang perempuan tu berhak kata saya kerja, saya sekian, ben tuntutlah. Tapi kalau dia tak bekerja, suami seorang bekerja, so dia tuntut, dia kata pasal dia berletih penat, dia sekian, suami tu boleh senang hati. Nanti pakcik yang pekebun pun, saya potong pokok jadi tuan rumah senang hati, maka dapat bekerja dengan mudah. Terus trafik pun, saya pun ada saham. Sebab saya melancar perjalanan dia pergi kerja pagi-pagi. So bila tu dia pun nak harta juga. Mana boleh? Everybody akan kata saya ada hak. Okay, pasal dia kata tapi perempuan tu sekian, dia tinggal, itulah tajuk dia tinggal di situ bersama-sama tu. Kita nak kata hak dia untuk tuntut separuh harta, tak ada. Dalam agama Kristian ataupun Barat, orang buat kaya-kaya ni kan, macam apa dia tuntut alimoni lah, apa benda dah, pekerjaan hidup lah, rumah dapat. Gila apa? Mana boleh macam tu? Mahkamah Malaysia ni mula jadi lepas daripada datin-datin takut datuk-datuk kahwin baru. Tak tahu cerita. Actually starting beginning of 90-an. Tak, awak ambil haram lah. Awak boleh pakai mahkamah, tapi awak ambil benda tu haram. Macam mana? Halim Saad ke siapa ni? Ayah tahu kenapa? Perceraian minta terang. Mana boleh macam tu? Saya tahu mahkamah. Ulang balik. Nabi kata apa? Aku hanya manusia. Apa aku dengar, aku hukum. Barangkali aku hukum untuk seorang kamu ni, kalau kamu ni lebih sedap kata-kata banding saudaranya, aku hukum untuk dia hak saudaranya. Barang siapa aku hukum untuk dia hak saudaranya, aku telah hukum untuk satu kepintanan api neraka. Walaupun Nabi kata engkau menang, engkau kalah, still Nabi kata realiti dia takkan berubah. Dalam Islam, kita tidak pernah mengatakan hakim punya kata tu adalah absolute, tak boleh dicanggah. Bahkan Nabi kata aku dengar, aku hukum. Sebenarnya memang orang kata Mahkamah Malaysia bagi, tapi benda tu bukan valid. Macam juga macam banyak benda perkara. Tapi kes tadi yang saya perhatikan, orang tak adil. Sebab apa? Kalau bini tu kaya, katakan berlaku perceraian, boleh suami tu tuntut? Macam mana? Ni saya cerita kat Malaysia ni, Kak. Apa bendanya?
Barat pun tak ada sebenarnya. Tak ada. Suami tak boleh tuntut apa-apa. Suami tak tuntut apa. Tadi persamaan hak. Tiba-tiba saya kata kenapa tak dapat? Dia tak jawab. Saya kata kenapa kalau macam jutawan perempuan kan, jutawan perempuan cerai dengan suami dia. Suami dia boleh tuntut kawasan tak? Suami boleh tuntut tak? Dia jutawan. Kahwin dengan seorang ni. Perempuan lelaki biasa. Lepas tu lelaki tu diorang bercerai. Lepas tu lelaki tu tuntut sebahagian harta. Boleh tak boleh? Tak boleh. Pula. Sebab dia lelaki. Kalau lelaki Pasal duit pun lah. dia. Okay, tadi kata nak sama hak. Yang ini saya nak fahamkan. Bila terbalikkan lelaki tu jutawan, bini tu bukan jutawan. Bila kahwin, cerai, tuntut sebahagian harta kenapa? Kalau mahkamah tu macam dia fix apa yang kita boleh tahu. Bukan, ini yang saya maklumkan. Benda ni berlaku tahun 90-an. Bila datin-datin push undang-undang ni untuk dijalankan. Baru lagi. Cuba dengar sini. Yang berlaku sekarang ni, apa yang berlaku sekarang ni, kita punya undang-undang tu untuk menyusahkan orang je. Yang lelaki tak kahwin lain sebagainya. Kalau kahwin kena macam rampas separuh harta. Itu je atas marah. Tapi cerita benar dia, awak makan haram. If you take. Marah pula pasal bukan hak awak. Makan nak ambil harta orang mesti dengan cara yang sah. Ini cara yang tak sah. Kalau terbalik kan lelaki GC jutawan, suami house husband, kan? Tak dapat pula. Macam sekarang ni macam baru ni apa dia buat apa? EPF untuk isteri. Soalan, EPF untuk suami yang isteri bekerja ada? Tak ada pula. Mana ada? Dia fikir mana nak dapat? Itu tak bukan cerita dia jadi kalau lelaki tak kerja. Saya jumpa orang. Ada orang jumpa saya. Tapi sekejap. Okey, tak apa boleh cerita. Okey. Taklah saya takut ada sedang mara dekat sini. Okey, kalau datang kelas ni lah. Ya, kadang-kadang kita counselling dekat orang kat sini, kat Yayasan Taklim ni. Jumpa orang counselling. Jadi ada yang separuh tu macam yang isteri tu dia kahwin, isi isteri tu tanggung suami tu for almost 6 years. 6 tahun. Dia mula kahwin, dapat anak pertama, kemudian bini tu yang bekerja. Suami tak bekerja, tengah belajar lagi sebagainya. Tanggung. Lepas tu suami tu dapat kerja pilot. Bila kerja pilot kan, start lah. Awak kerja, tak ada kerja, siapa nak awak? Bila dapat kerja kan, pilot, mak mentu baru pun tak kisah, bini nombor 2 pun acik. Jadi saya waktu dia counselling tu, saya kata macam awak lah, macam perempuan tu dah macam give up lah. Tak nak lagi sekian. Dan dah ada anak baru pula. Lepas 6 tahun dapat anak baru. Anak yang pertama tu dah 6 tahun, lepas tu anak baru dapat. So dia kata jadi macam tension lah. Saya kata macam ni lah. Jadi memang masalah pertama dalam perkahwinan ni, bila isteri tu kuasai banyak benda dan masalah harta dan sebagainya, dia akan ada sikit masalah perangai. Saya cakap itu. Dia kata saya mengaku. Memang saya suka marah-marah suami saya. Dia cakap itu, saya diam. Dia mengaku sendirilah. Kita tak nak push dia. Kita tahu mesti ada tajuk ni. Kebahagiaan keluarga itu memang ada tajuk lah. Dia kata sekarang saya try lah baiki diri saya. Okay, fine. Okay, saya cakap dia dulu lah. Yang perempuan bisa cakap dulu. Pasal dia kata memanglah apabila awak sekarang nak berkahwin dengan tak berkahwin, berkahwin lagi baik. Daripada bercerai, saya kata tak elok. Kan bersendirian dan sebagainya, membesarkan anak dengan macam-macam masalah zaman sekarang. Nanti mulalah ada kes orang ngorak lah, lepas tu awak dating dan sebagainya. Saya kata memang berkahwin lebih baik. Tapi ujian berkahwin tadi, ni contoh dia. Bila ada suami, ni lah masalah yang ketimbul. Tak ada suami, awak happy lah seorang. Ya, tapi ini bila ada suami, inilah ujian dia. Waktu saya ni pada lelaki lah. Saya kata, awak 6 tahun isteri awak tanggung awak. Awak tak ada consideration ke? Saya kata, macam mana awak boleh tak terfikir langsung pengorbanan dia? Betul lah dia kadang-kadang mungkin perangai pelik. Memanglah perempuan dengan lelaki ni kalau belanja tak sama. Perempuan lelaki kalau dia belanja dia diam, tak tahu je. Dia tak pernah macam hari tu aku belanja apa, tak ada. Kadang-kadang benda tu dibayar macam tu. Itu kebiasaan lelaki lah. Okay. Kalau ada yang pelik ganjil berkira tu, wallahualam lah. Normally lelaki tak berkira. Jalan macam belanja, memang try hantar pergi pasar tengok. Orang suruh beli serai, dia beli satu beban gitu. Itu maksudnya tak kisah lah. Dia belanja tak kisah pun. Janji beli. Dia beli banyak-banyak apa macam sekian. Bini kata beli tu. Ambil kau. Balik rumah ni nak makan. Siapa nak makan ni? Atau beza lelaki dengan perempuan lah. Saya kata, memang lelaki buat benda tadi. Kalau bab belanja dia takkan berkira. Orang perempuan akan berkira.
Saya kata benda tu dia memang ada concern bab tu. Kebiasaannya tu, dia ada concern. Macam belanja tu banyak mana, apa habis, apa sekian. Bahkan ada satu lagi kes yang sebelum tu, itu kelakar jugalah. Dia jumpa saya, dia ngadu pasal suami dia. Mula-mula kaya lah, lepas tu suami tu jadi miskin. Lepas tu dia sebutlah suami dia sekarang ni belanja-belanja anak pun suami tak keluarkan, dia keluarkan semua. Dia bising lah. Lepas tu saya tanyalah perniagaan akak berniaga tu, siapa bagi modal? Suami. Tu ialah bila suami tu susah dia jadi macam ni. Dia kata dulu kahwin dulu suka sama suka ke kena paksa? Suka lah. Janji time kahwin tu lautan api kurang angin ini baru dapat kena ambil duit sikit pun macam ni. Kenapa? Saya kata. Saya bebel lah kat dia. Kadang dia berkira macam tu. Saya pandang ke atas bawah kan. Kita cakap kan, kata kita sokong lelaki. Tak, saya tak sokong pun. Macam lelaki tu saya kata dengan dia, yang kes tadi, saya kata awak tak fikir ke pengorbanan isteri awak? Dia kata, jadi tak patut. Awak sepatutnya kena. Jadi kata, okey, apa yang sunnah? Sunnahnya, awak kahwin ni tadi, isteri awak dengan redha isteri awak sekali. Isteri awak dapat, macam Ustaz Ina kata, bini tu dah tak ada anak kecil, nak bela sebagainya, semua dah sekolah, besar baru boleh fikir. Pas lagi ada anak kecil yang fikir, dia kata. Bini tu letih. Awak tak fikir, dia kata. Diam kan. Lelaki dia, saya dah, hari tu bunyi-bunyi balik. Lepas tu, elok balik dah. Ada mesej lah, isi mesej. Dia kata suami dia buat lagi. Saya kata budak lelaki tu, awak sekarang ni, sebab awak ada kerja ni je. Cuma tak ada kerja, orang tak nak kat awak. Kan? Direct lah, dia kerja pilot. Siapa tak nak? Pilot, gitu lah. Macam, ping. Serius. Ini nombor 2 pun tak apa. 3 pun tak apa. Orang kan sanggup je. Saya kata, even mak tua baru pun tak kisah tengok. Saya kata, ini masalah dia. Awak pula dalam masa tadi dan sibuk dengan melayan bakal isteri ni, awak lupa yang isteri awak yang betul, yang halal ni awak sibuk, tak jaga. Yang tak halal lagi awak sibuk. Ini pernah sekali ada kes yang marah kawan saya, budak Arab. Dia datang Malaysia, lepas tu dia pinjam telefon saya. Dia cakap lah, dia kata alangkah baiknya kalau kau ada kat sini, bla bla bla. Saya macam, baiknya dengan bini dia. Rupanya bukan. Ni bakal isteri baru. Tak lagi. Lepas tu bila hari lain, saya dengar dia sembang dengan bini dia. So start kereta kan, start enjin kereta supaya apa, jalan kan. Dengar lah, bodoh lah, apa lah sian-sian. Ini pasal in Arabic lah kan. Lepas tu saya ceramah panjang lebar lah. Isi saya mulut, saya tak cerita dengan isi saya. Lepas kita naik kereta kan, jalan pergi Johor, pergi Kedah, kita pergi kahwin anak saudara dia ikut sekali. Jadi waktu perjalanan tu, isi saya nampak lah saya marah dia. So isi saya tak faham kenapa. Lepas dia balik, saya cerita, saya buat, ya ke? Saya marah, saya kata, bini kau yang halal, kenapa kau tak layan dengan baik? Itu pahala. Yang ini belum lagi jadi halal, kau layan benda dia. Saya kata, kenapa? Saya amuk dia memang lagi gila dah. Sampai last kata, dia kahwin. Saya marah dia. Saya kata, ini halal, dia tak halal. Ini kau layan pergi gila. Inilah kalau lah kau di sini sebagainya. Bini dia, gitu. Saya kata, apa ni? Memang dia kat Yaman. Memang saya cerita seperti raya-raya kampung. Rumah kawan ni lah. Dia duduk kat Saudi. Lepas tu bila datang ke Malaysia, 2 kali datang. Datang buat rumah saya. Lepas tu dalam perjalanan tu saya dengar dia sembang. Saya amuk lah. Dia pasal tajuk dia salah lah. So basically macam ni. Okay. Ini basically bila kita kata apa benda tersebut kita nasihatkan kan, memang kena cakap macam tu lah. Nak buat macam mana? Dia both side kena ada masalah. Daripada isteri tadi tak boleh kerana awak yang belanjakan segala-galanya awak boleh marahkan suami. Suami awak bukan adik awak. Ni kan adik awak, saya kata. Yang suami pula saya kata dengan dia. Yang itu sekali tu okey lah. Lepas tu dia ada mesej. Dia kata suami buat lagi, nak jumpa dan sebagainya. Tak macam mana awak tak jadikan, tak boleh jumpa. Tiap kali dia bagi tarikh, saya keluar. Dia keluar. Dia lama-lama, dia kata dah okey dah. Kadang-kadang kita tak boleh campur banyak kali. Macam ni. Dia sekali kita cuit dah lah. Kalau kita nak kena tiap-tiap hari muka kita hadir, apa hal kan? Tapi bila tak boleh baiki diri sendiri. So konsep masalah ni apa benda pelik ni kan. Tahulah kan. Memang apa bila suami marah isteri ke kan, boleh jadi tersumpah lama ke, memang berlaku lah. Lafazkan lama. Dia tak cerai. Tapi tajuk dia adalah, kalau yang kes yang ikut pendapat sebahagian para sahabat, yang Ibn Umar dan lain-lain, 12 orang sahabat, ini mazhab Syafi'i pegang lah, dipanggil oleh mahkamah, disuruh dia ceraikan atau batal sumpah.
Kalau more than 4 months. If 1 month, 2 months, it's actually okay. Mahkamah biarkan. Tapi kalau dia lanjut sampai 4, mahkamah panggil. Mahkamah panggil, either cerai ataupun batalkan sumpah. Kalau dia more than 4 months, dia boleh sumpah lah. Tapi Nabi sendiri sumpah sebulan je. Iaitu benda tu biasalah berlaku. Cuma yang kes tadi kan, perceraian jatuh kan, yang pengen jatuh boleh rujuk atau tak boleh rujuk tu, benda perceraian fasakh, dia tidak ada rujuk. Bila hakim yang annul perceraian tersebut, hakim yang guna kuasa dia batalkan perkahwinan berkenaan, jadikan mereka berpisah kerana kecederaan ke kerana apa sebagainya, memang tidak ada rujuk. Iddah masih ada, rujuk tidak ada. Iddah masih ada. Jatuh satu lah. Jatuh satu. Cerai jatuh satu. Tapi dia punya rujuk tu tak ada. Sedangkan kalau lelaki tu cerai bini macam cara biasa, dia rujuk. Dia boleh rujuk balik. Dan kita kata dalam kes macam ni kan, memang kita termakluman pada mahkamah kena perempuan boleh minta cerai. Tapi kena alasan munasabah lah. Yep. Tak ada. Dia benda tu dah dibatalkan dengan tajuk masalah kalau sekiranya dah ada nafkah dalam keadaan iddah tu. Asal dulu cerai tak ada benda tu, tak ada nafkah asal. Memang ada bila orang sebut nafkah iddah lah. Bila nafkah iddah jalan, nafkah mutah tak wujud lah. Dia pasal kes dulu sebelum daripada iddah tu ada, nafkah iddah tu dilaksanakan, memang tajuk perempuan tu sebab dapat sagu hati kena perceraian tu. Mut'ah tu maksud dia sagu hati kan. Cuma masalah orang kita sekarang macam-macam ni, mut'ah ni lah hitam. Kita macam banyak je benda kau minta kan. Kita kata macam kes lah, bukan masalah kita menangkan perempuan atau kalahkan lelaki atau menangkan lelaki kalahkan perempuan. Semua ada hak masing-masing. Macam kes tadi kan, macam kata penyamaan hak kan, cakap macam tu. Tapi bila kes perkahwinan perceraian tu tak dapat pula apa lelaki dapat tuntut harta, perempuan dapat tuntut harta. Apa lagi ya? Banyak benda. Coach train. Islam tak ada mut'ah. Mut'ah apa? Itu yang saya kata benda tersebut berlaku. Ini. Mut'ah tu maksud dia sagu hati perceraian tu, kisah dia, asal dia kes kalau tak ditetapkan. Contoh macam berkahwin, diceraikan tapi tak ditetapkan mahar lagi. So dia mesti ada sagu hati. Itu tajuk asal dia. Bukan masalah setiap perceraian mesti ada berlaku macam tu. Tak ada. Sebab dalam undang-undang Islam lah yang undang-undang buatan manusia ni keluarlah macam-macam. Pasal dia nak serupa macam Barat. Sebab geng hak asasi perempuan tuntut macam mana Barat bagi, dia nak Islam bagi. Yang tu kes harta perceraian tadi. Barat buat alimony pula lepas tu. Tanggungan nafkah hidup lepas daripada bercerai, kena bayar bulan-bulan. Kenapa? Pasal dalam undang-undang tu ada benda tu. Undang-undang kita tak ada sebenarnya. saudara Islam kalau lepas Kita lepas edah habislah. Putuslah. Habis dia tunggu. Di Barat, diorang kelakar tau. Macam Robin Williams tu kan yang bunuh diri. Dia antara sebab dia tekanan menanggung bekas isteri dia. Diorang kat sana, okey. Dia kata, pasal isteri kesian lah, apalah, dulu kahwin dengan lelaki ni, dia tak laku dah. Tapi masalahnya diorang tak ada hukuman untuk zina. Perempuan tu dia boleh berpeleseran, buat apa dia nak, tapi makan harta suami pertama. Ini bahaya. Macam mana adil kat situ? Tang mana adilnya? Penganiayaan pada sudut satu lagi. Wanita tadi tu kalau kata lepas dia bercerai kan, dia boleh kahwin lain. Tapi dia orang putus bila isteri tu kahwin lain ni. Lagi isteri tak kahwin lain, kali tu alimony berjalan. Bahkan rumah pun dapat. Bila bercerai, rumah. Terutama kalau diorang bini tu dapat buktikan yang suami tu curang. Kalau isi curang, tak ada. Suami curang. Kalau isi curang, gugur lah alimony. Gugur lah tadi. Kalau tidak, tak ada. Ini masalah bahaya tu orang. Kita punya kat Malaysia, kita aplikasikan ke Barat tadi. Itu yang keluar hak badan kami, hak kami tu. Ini memang kufur lah. Cuma masalah dia, kita kata sering berlaku lah. Kita tak faham. Islam dah jaga semua pihak. Kan benda tu bukan penganiayaan dan sebagainya. Tapi orang nak hak lebih daripada sepatutnya. Tapi macam saya ulang balik, awak ambil benda macam tu haram, bukannya halal. Yang walaupun undang-undang kata boleh. Undang-undang membolehkan, tetap awak makan haram.
Sebab kalau tak kisah, ambil lah. Memang kita boleh bawa ke mahkamah. Tapi kes dia jadi mengarut lah. Kes ketika dalam keadaan iddah, yes. Cerai. Iddah tu, nafkah anak, nafkah sekian, dia jalan. Jadi tak bayar, itu hutang suami kat atas isteri tadi. Kena bayar. Tapi kalau bukan itu, tak adalah. Tak ada benda kan, perceraian, cerai, tak ada anak, tak ada sekian. Tu kemudian, atau kes tadi annul dengan cara tersebut. So tak adalah. Dia nafkah ni berjalan selama mana dia masih lagi. Depan ni bawah ni dia. Selagi mana dia boleh rujuk. Kalau anda kata perceraian tu dah putus, maksud dia dah talak ketiga, tak ada lagi untuk wanita tersebut sebarang tanggungan. Okey. So, jadi kalau ikutkan ni, ni nombor 9. Nafkah dan tempat tinggal wanita yang ditamatkan diceraikan dengan putus. Cerai putus tu maksud dia apa? Cerai talak 3. Maksud dia tak boleh rujuk ni. Okey, cerai tak boleh rujuk balik. Kes yang sama tadi, kalau kes annul dengan kes contoh macam penganiayaan sebagai mahkamah yang batalkan. Itu pun sama jugalah. Pun sama juga macam kes tadi lah. Kes yang sama. Masalah atas tadi. Jadi tak apa dia kata, nafkah dan juga tempat tinggal bagi wanita yang diceraikan putus. Dalam beri fatwa Umar bin Khattab bahawa wanita yang diceraikan putus, untuk dia ada nafkah dan untuk dia ada tempat tinggal. Kan? Dan apabila sampai kepada dia hadis Fatimah binti Qais, bahawa Rasulullah SAW dahulu tak jadikan untuk dia sebarang nafkah dan tempat tinggal sesudah talak yang ketiga. Dia kata apa? Umar bercakap apa? Kami takkan tinggalkan kitab Tuhan kami kerana kata-kata seorang wanita yang barangkali dia hafal atau dia lupa. Mungkin dia ingat dia lupa. Takkan tinggalkan kitab. Dia kata. Dan kitab Allah yang dimasukkan oleh Umar adalah firman Allah Ta'ala dalam surah At-Talaq ayat pertama. Orang katakan, la tukhrijuhunna min buyutihin. Dan kalian usir atau keluarkan wanita yang diceraikan tu daripada rumah-rumah mereka. Wala yakhrujna, dan takkan mereka keluar illa an yatin fahsyatin mubayyinah, kecuali mereka akan datangkan perkara keji yang nyata. So ayat ni dia tak bezakan cerai putus ke cerai tak putus. Cerai pertama, kedua, ketiga tak sebut. So Umar pakai ayat ni dan beri fatwa bahawa ada fatwa selain dia bahawa tidak ada nafkah untuknya dan tak ada tempat tinggal. Berhujah dengan hadis Fatimah binti Qais yang datang dalamnya bahawa suami dia cerai dengan dia putus. Iaitu yang ketiga, ketika tak ada. Dia suami tu musafir, ceraikan dia kali ketiga. Lalu utuskan wakil dia kepada wakil suami tadi dengan bali dengan tepunglah makanan lah. Tapi wanita tu Fatimah binti Qais bertekak mana tah dengan wakil suami dia tu. Lalu lelaki tu kata, demi Allah, tidak ada untuk engkau ke atas kami apa benda pun. You have nothing. Tak ada tuntut apa-apa. Lalu dia datang jumpa Rasulullah SAW. Dia sebutlah apa yang berlaku. Mana suami tu cerai, wakil datang, dia gaduh dengan wakil tu. Kemudian wakil tu bengang, marah, aku tak bagi. Kami tak ada benda kau kat atas kami. Lalu lepas cerai dan ketiga dia ni. Even tu asalnya wakil tu datang, bawa makanan untuk bagi kat dia. Lepas tu dia melawan dan sebagainya. Bahkan rumah suami yang ceraikan dia tu lah. Lepas tu dia boleh macam tak benda tak ada buat. Jadi orang tu kata tak nak bagi, bahkan suruh keluar. Jadi dia pun jumpa Nabi, tanya soalan tentang keadaan dia. Faqala, maka Nabi sabda, laisa laki alaihi nafaqatun wala sukna. Tiada untuk engkau ke atas bekas suami engkau ni sebarang nafkah, tidak juga tempat tinggal. Maka Nabi suruh dia beriddah di rumah Ummu Syarik. Kita pergi rumah sekian, iddah di situ. So dia keluar dari rumah husband yang ceraikan dia. Pasal cerai yang ketiga. Faham tapi kisah dia Umar tak terima kata-kata dia. So Umar duk pegang dengan ayat At-Talaq ayat pertama tu. Allah Ta'ala kata jangan keluarkan mereka daripada rumah mereka. So Umar pegang umum. Kan? So dekat sini dan okey. Okey, itu yang kedua lah. Okey, dan berfatwa pula yang ketiga, kumpulan ketiga, bahawa tiada nafkah tapi untuknya tiada tempat tinggal kecuali kalau dia hamil. Tapi ini sebab apa? Ini sebab kerana dalam surah At-Talaq juga datang ayat yang ke-6 kan, wa ulatil ahmali wa in kunna ulatil ahmali wa in kunna ulati ahmalin. Dan jika mereka isteri yang kamu ceraikan tu adalah wanita-wanita yang ada kandungan, fa anfiqu alaihinna hatta yadhna hamlahun, infakkanlah, belanjakanlah ke atas mereka sehinggalah mereka lahirkan akan kandungan mereka. Memang kita kata iddah wanita yang mengandung tu ayat keempat pun sebut memang sampai dilahirkan kandungan.
Ini betul lah kan. Kalau maksudnya kalau wanita tu cerai talak ketiga sekalipun, selama dia mengandung anak, suami tadi kena keluarkan nafkah. Unless unless macam kes yang bila suami tadi kata itu kan anak saya. Ini masalah ni mula anak dalam kes macam dulu yang kes Sultan Kelantan tajuk tu kan. Itu masalah tu bila dia isytiharkan bukan anak dia. Tu amat besar masalah. Memang bila dia kata isytihar, putus lah. Budak tu akan nasab pada mak, takkan nasab pada dia. Di mahkamah bila ada. Tapi lah benda tu entahlah. Kadang banyak lagi orang yang berakhlak jadi bini. Tapi ambil itu apa? Baju tak cukup. Tu ala kuliah dia kesilapan dia manusia. Tapi yelah still salah lah. Kalau perempuan tu ada video hubungan seksual dalam kolam lah apa. Ya benda tu berlaku. Ada kes. Yang bini yang Rusia tu ada video dia ni. Dia masuk pertandingan apa entah apa, ada TV show tu apa macam apa. Benda dia panggil apa? Reality show. So dia buat kerja dalam kolam. Even nama anak tu Leon pun nama power lama. Ini masalah ni. So that the tajuk yang timbul tajuk tadi. Dia tak tahu Allah alam cari orang macam tu kenapa buat apa. Kan. Kau nak dekat Malaysia bersepah lagi manusia berakhlak. Kau dia nak anak-anak apa puteri apa kerajaan Saudi pun ada. Kan. Cari orang akhlak. Kenapa nak ambil orang tak berakhlak? Allah alam. Ini mungkin manusia dia kata boleh bertaubat. Tapi dia taubat dulu baru kita ambil jadi bini. Bukannya dia tak taubat, kita suruh dia taubat dan jadikan bini. Dia kena berubah perangai dulu. Kalau masih lagi dia dah ketiak dan sebagainya, jadi bini apa? Tapi bila dia lahir, dia kata bukan anak dia dan tak ada. Kalau dia mula anak, kan, macam lelaki tuduh isteri sekian, dipanggil mula anak, kemudian akan dipisahkan mereka. Dipisahkan mereka selama-lamanya. Ini tak ada macam bercerai kali ketiga. Cerai kali ketiga perempuan tu kahwin lain, lepas tu bercerai boleh kahwin balik dengan suami pertama. Tapi kalau anda kata cerai ni dengan mula anak ni sampai kiamat takkan halal. Actually for the sake of perempuan tu punya maruah juga kalau ditipu. Sama je. Dan juga untuk maruah dia kalau dia kata perempuan tu memang betul curang. Bukan anak dia untuk dia tanggung. Dia tak boleh, kan? Kalau dia ragu sebagainya, dia kena buat mula anak baru dia timbul. Jika tidak mula anak dibuat, maka anak tadi kena dapat nafkah sebagainya. Nafkah hidup, rumah, sewa sebagainya, semua kena dibayar. Walaupun anak tu genetically memang anak dia. Itu tajuk mula anak tadi. Kalau mula anak baru jadi, putus. Selagi tak mula anak, genetik tak terima tajuk. Even kalau anak tu anak zina sekalipun, kalau anak tu zina sekalipun, dia hanya boleh putuskan hubungan dengan dia buat mula anak. Maksudnya dia kena jumpa depan mahkamah, dia sumpah 5 kali, 4 kali. Dia wallahi kan. Yang kelima dia kata dia kata perempuan tu dah berzina dan yang kelima dia kata laknat Allah Ta'ala ke atas dia kalau dia menipu. Kemudian perempuan tu sumpah. Kalau perempuan tu pertahankan diri dia, demi Allah lelaki ni menipu, demi Allah lelaki menipu. Dan kelima dia kata demi Allah, dia kata laknat kemurkaan Allah Ta'ala ke atas aku kalau suami aku betul. Lepas tu dipisahkanlah mahkamah kenal perkahwinan berkenaan. Ini mula anak. Surah An-Nur ada terangkan tajuk ni. Jadi benda yang macam ni kita kata sampai kiamat takkan boleh kahwin. Pasal memang ada dua sudut lah. Dan bahkan perempuan tu pula lepas mula anak, tak ada siapa boleh tuduh dia anak dia. Siapa cakap anak dan zina kena sebat. Siapa kata dia berzina kena sebat. Untuk tajuk tu lah. Kalau dia video yang lain tu, video lain lah. Untuk tajuk tu tak boleh. Tak boleh dibawa kes. Orang cakap apa kena sebat. Sebab dia mula anak. Memang dia tunggu yang Allah Ta'ala hukum dia nanti. Yang sumpah yang 5 kali tu kan. Itu tajuk dia. Jadi konsep masalah, selagi tak ada lelaki tu kata buat sumpah, selagi tu anak dia kena tanggung, wajib bayar. Selagi dia tak mula anak. Kalau anda kata dia tak mula anak kan, dia bunyi dia tak mula anak tu memang tanggungan jalan lah. Walaupun bukan anak dia. Kalau bukan anak dia sekalipun, wajib dia tanggung. Selagi tak mula anak. Mula anak ni dua-dua pihak tu dipanggil mahkamah, suruh sumpah 5 kali. Yang lelaki sumpah bahawa memang bini dia telah berzina, yang perempuan tu pula bersumpah suami dia telah menipu. Masalah genetik tak kira.
Genetik tidak menjadi tajuk. Genetik tidak menjadi hukum. Sumpah. Pasal memang sumpah tu berlaku. Yalah, wanita tu maruah pun akan rosak. Lelaki tu maruah pun kalau betul perempuan tu berzina, dia kena rosak. Dia dayus lah. Dia dayus kan? Dayus. Genetik tak jadi jalan, tak kira. Dia kadang-kadang orang cerita genetik ni kan. Saya tengok macam banyak khayalan daripada realiti. Tahu kenapa? Sebab manusia ni sebenarnya dari segi genetik, persamaan kalau contoh macam di satu kabilah, satu kaum, satu puak macam jauh-jauh, bugi-bugi banjar-banjar kan. Dia ada persamaan. Macam lukis dia nak buat kononnya genetik untuk tentukan kerogol dan sebagainya. Kalau anda kata, atau anak, kalau dia kata orang tu berzina dengan adik-beradik, maksud dia dengan abang pun dia zina, atau dengan bapak dia berzina, dengan anak orang tu berzina. Anak yang dilahirkan tadi, awak tak boleh bezakan mana satu anak tau. Anak siapa? Mana adil? Perempuan tu akan namakan siapa saja, tapi jalan. Mana bolehnya tu? Jadi benda-benda macam dalam keluarga tu, dia akan ada persamaan. Sebab tu dia tak boleh bagi 100%. Sebab semua orang unik. Walaupun saya, bapak saya kan, thumbprint saya pun tak sama. Dia akan ada berapa persen agak serupa dekat yang tu. Tapi tak mustahil akan ada keserupaan tersebut. 98%, 95% daripada satu kabilah yang sama. Sebab Nabi, contoh Nabi SAW sendiri, baginda kata dia paling serupa dengan Ibrahim. Lepas tu ada dengan para sahabat Nabi macam Ja'far, macam Hasan bin Ali bin Abi Talib, rupa Nabi. Actually macam iras Nabi. Walaupun dia punya yang ni cucu dia, yang ni sepupu dia, yang ni sekian, memanglah akan ada. Siapa kata tak dia ada? So konsep ni nak jalankan macam tu. Possibility ada, tak boleh jadikan hukum. Possibility ada, tak jadikan hukum, tak ada hujah. Mungkin kita kata boleh mahkamah cuba, tapi tak boleh, tak patut. Sebab kemudian masalah DNA pula boleh tainted, boleh dicemarkan sambil berjalan dekat dalam makmal ke sebagainya, benda tak secure. Tu problem jugalah. So basically benda tu kenapa setakat ni DNA tadi tak boleh jadi bukti. Dia punya sokongan. Bukti tak boleh. Sokongan dia. Even dekat US pun ada. Hakim mahkamah kata, pasal tak ada macam CSI buat macam ni. Tahu peguam kata apa? Itu dalam filem je tu hakim. Awak tengok filem je. Dalam filem tu macam-macam benda pelik. Dalam kononnya boleh ini, boleh itu, boleh sekian. Theoretically. Secara teori, yes. Secara praktikal, tak. Banyak orang tak faham bab ni. Tapi sering berlaku orang masih lagi duk pakai benda macam ni. Wallahualam. Okay. Soalan kuliah, okay. Jadi kalau dia kata, yuk. Ilah ni sekarang ada lagi ke dia? Amda? Ilah. Siapa-siapa boleh buat. I know lah, tapi di Malaysia tak pernah tengok. Siapa-siapa boleh buat. Bukan masalah nak tunggu dengar. Tunggu jap. Masih ada Soalan akak salah. Sebab benda tadi bila ada peraturan, masalah orang buat ke tak buat tak timbul tajuk. betul lah, tapi nak tahu je. Masa kan nak isytihad dan surat khabar. Kenapa semua benda kes yang keluar surat khabar? Jangan sebut macam tak pernah dengar pun. Itu bukan maksud dia benda tak berlaku. Takkan Allah Ta'ala letak hukum benda tak jadi. Sebab tu dia mansuhkan hukum lah. Sebab first thing first, bila dalam kes macam ni, jangan sebut bahawa saya tak pernah dengar. Sebab akak bukan dekat mahkamah pun. Kalau akak 24 jam kat mahkamah syariah, dan akak boleh cakap yang tu. Ada ke? Memang ada lah. Masa tak ada pula. Allah Ta'ala takkan letakkan hukum benda tak ada. Faham tak? Benda ni sampai sekarang, dekat Tanah Arab pun buat. Benda. Sini pun ada. Da'ilah syarikat lah. Iya. Demi Allah aku tak akan sentuh kau. Dia cakap yang tu. Kau cakap yang tu kan? Aku tak akan sentuh kau. Jangan dia ayat macam tu sama lah. Ayat dia kena macam demi Allah saya takkan buat hubungan seksual dengan isteri saya. Tak cakap yang tu. Dia cakap aku tak sentuh kau. Jijik aku tengok kau. Demi Allah kan. Ayat tu, dan kalau dia memang tak tidur dengan isteri dia, mahkamah kan, isteri kena bawa kes ke mahkamah. Maklumkan ke mahkamah. So mahkamah akan panggil. Berapa lama? Kalau dia kata tak ada, dia unlimited. So mahkamah tunggu sampai 4 bulan. Kalau 4 bulan masih lagi kan, dia nak teruskan, dia mahkamah kata cerai. Dia tak nak cerai, mahkamah ceraikan. Tapi kalau kedua-dua suami isteri tak tahu hukum, suami dah cakap macam tu, isteri tak buat.
Dia atas suami tadi masalah dia kata demi Allah aku sekian, lepas tu dia langgar, atas dia kafarah sumpah tadi. Bukan atas dia berdosa kafarah sumpah je. Yes. Ha. Dia tak tahu hukum satu. Nak lantakkan dia berdosa tak tahu, tak nak tanggung nanti. Suami isteri pun tak tahu hukum. Ya, isteri tak pernah silap. Dalam kes tadi, bila suami sumpah tak nak sentuh dia, isteri tu tak ada dosa apa. But Even kalau suami tu sentuh, lepas sumpah suami tu sentuh juga. katalah tak nak sumpah, tak nak usik depan 6 bulan. Then what? Kat Malaysia bukan setakat 6 bulan. Suami tinggalkan tanpa nafkah bertahun, 6 tahun. 6 tahun pun. Ada kes macam tu. Tak pernah isteri buat kes ke mahkamah. Malu. Malu. Itu masalah dia. Nanti orang kata bercerai dah tua-tua. Jadi ayat tu tadi bukan salah kita. Salah isteri yang tak tahu hukum. Benda ni suruh dia ajarkan. Itu sebab suruh datang belajar. Supaya tahu. Anak kita tahu hukum. Mak saudara kita tahu hukum. Kita dengar kan orang tu tinggal. Macam drama swasta lah. Laki lari ke KL, kahwin baru. Bini duduk kat kampung, kan? Apa kerja kontrak. Anak jual nasi lemak. Kuih nasi lemak, kan? Ini bukan salah tu. Hukum tu berjalan. Cuma orang kita je masalah tak patuh. Okey. So jadi perisian dia kata dan kalau kita kata nak kita betulkan tajuk ni, bahawa bila seorang lelaki tu ceraikan isteri dia, tak kira sama ada talak atau talak raj'i atau bain. Jika sekiranya talak atau raj'i, maka untuk wanita tersebut ada nafkah dan tempat tinggal tanpa khilaf. Ini ijma'. As long as dia boleh rujuk lagi. First cerai, second cerai. Dan cerai yang dilafazkan, maka bini itu akan dapat tempat tinggal dan juga nafkah. Kerana pemilikan nikah masih tertegak. Maksud pemilikan nikah tadi, hubungan dengan isteri tersebut masih lagi berjalan. Dia masih lagi dalam keadaan boleh rujuk isteri tersebut bila-bila masa. Dan tempoh iddah berkenaan. Okey. Itu first thing lah. Ini ijma'. Dan jika cerai itu cerai yang putus. Cerai yang putus ni maksudnya dengan carilah fasah ke, bini tu bayar, khuluk ke bayar, tebus talak. Itu bain. Means that lepas memang bini tadi tak boleh berkahwin lagi, tunggu kejap. Nak pastikan dia punya rahim bersih. Tapi dalam masa sama suami tadi tak ada hak rujuk. Dia nak kahwin balik, akad nikah baru. Mahar baru, redha perempuan. Ada nikah yang kita tu tak ada dia walaupun the first strike, second strike, tapi masalahnya diputuskan kahwin, putus tadi, cerai tadi apa? Kalau dengan bayar bini tu bayar talak, ataupun dengan sebab bini tu bawa kes kerana suami tu cederakan dia, ataupun sekian kan, ataupun ni, maka yang ini yang dengan reason bini tadi, ini suami tu tak ada hak rujuk. Tidak ada hak untuk merujuk. Tapi dalam keadaan macam ni dia kata tak ada hak rujuk, namun isteri tersebut mempunyai nafkah kalau dia hamil. Ni ijma'. Kalau dia hamil, suami itu walaupun dia tak boleh rujuk, dia tetap kena nafkah. Third strike. Dia tak boleh tengok bersama dah. First strike, second strike, kena bersama lagi. Yang kita sebut tu kan, even hubungan seksual pun sah. Dia ada orang kata, tapi ada ustazah kata tak boleh. Saya kata ustazah tu dia betul tak? Sebab diorang boleh berduaan dalam rumah. Berduaan dalam rumah, apa sebab tak ada hubungan pula? Boleh dua-dua tapi tak je pakai tudung. Saya macam, apa ni? Kan? Boleh berduaan tapi tak boleh buat hubungan. Tak lah. Kalau anda kata hubungan tu yang boleh mendamaikan diorang, yes. Kalau dengan tak berhubungan tiba-tiba, jadi tak jadilah cerai. Dan tajuk lain. Orang kita kan pelik-pelik. Tak apa benda lah. Langsung ngaji tak mau. Berenang langsung ini lah jadi sini. Maksudnya kalau anda kata dah talak ketiga pun, tapi perempuan tu mengandung, maka selagi anak tak lahir, untuk wanita tadi nafkah. Ijma'. Walaupun dia tak tinggal bersama dah, tapi nafkah hidup tetap berjalan. Kerana Allah Ta'ala ayat tadi, wa ulatil ahmal wa in kunna ulati hamlin, jika mereka wanita mempunyai kandungan, dia kata fa amfiku alaihinna hatta yad'an hamlahun, infakkanlah, belanja kat atas mereka sampai mereka lahirkan akan kandungan mereka. Dan sabitnya bahawa wanita yang diceraikan putus, nafkah dia kata apa yang berlaku untuk wanita yang diceraikan putus, nafkah tidak juga tidak ada nafkah, tidak ada tempat tinggal, tidak pada zaman Nabi SAW, tidak pada zaman Abu Bakar, kerana hadis Fatimah binti Qais. Tapi cuma zaman macam Muslim, Malik dan Muwatta, Abu Daud, Tirmizi, Nasai. Dan Fatimah binti Qais dia kata apa? Bahawa Abu Amr bin Hafs ceraikan dia putus ketika dalam keadaan tidak ada di situlah, tak ada di Madinah. Dia ghaib masa dia pergi musafir. Lalu dia utus kepada dia dengan wakilnya dengan tepung bali, syair.
tepung Bali dengan Bali. Bekalan makanan dia lah. Tapi tiba-tiba fasakhatatu. Si wanita Fatimah binti Qais ni jadikan orang tu marah. Lalu dia kata, demi Allah tiada untuk engkau ke atas kami sebarang benda. Lalu dia datang Prophet SAW dan sebut pada baginda kisah tersebut. Baginda kata, laisa laki alaihi nafaqah. Tidak ada untuk engkau ke atas Abu Amr tu sebarang nafkah. Okey, dan riwayat la nafaqata laki wala sukna. Tiada nafkah untuk engkau, tiada tempat tinggal. Lalu dan riwayat lain dia kata dia telah adu pada Rasulullah SAW tentang tempat tinggal dan nafkah. Dan dia kata lalu Nabi tidak buat jadikan untuk dia tidak tempat tinggal, tidak juga nafkah. Tapi Umar bin Khattab anhu dia pegang pada umum ayat, kan? Dalam ayat surah At-Talaq ayat pertama tu, kan? Yang nyatakan wattaqullaha rabbakum, takwa kalian pada Tuhan kalian, la tukhrijuhunna min buyutihin, yang kamu keluarkan mereka dari rumah mereka, wala yakhrujna, mereka takkan keluar illa ayatin fahishatin bayyinah, kecuali mereka pasti akan datangkan perkara keji yang nyata. Jadi dan Allah nyatakan dalam ayat dia ayat yang ke-6 kata askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum, bagilah mereka tinggal daripada apa yang kalian dapati daripada perolehan kalian, apa yang kalian tempat tinggal kalian yang kalian mampu. Kalau apartment lah kalian la tudarruhunna litayyiqu alaihin, yang kamu mudaratkan mereka untuk kalian sempitkan ke atas mereka. Maka Umar faham daripada dua ayat ni, ayat yang ke-6 dan pertama surah At-Talaq, dia kata bahawa tiada beza di antara talak rajuk ataupun tolak yang putus. Tolak rujuk ni 1-2 lah, tolak putus 3, ataupun dengan cerai yang saya sebut tadi lah, kerana tembus talak ke rujuk khulu' ataupun dengan sebab fasakh oleh mahkamah ke, yang itu tidak ada rujuk, tidak ada rujuk. Maka Umar jadikan untuk wanita putus nafkah dan juga tempat tinggal. Dan bila sampai pada dia, Fatimah binti Qais punya ceritakan bahawa Rasulullah SAW tak jadikan untuk dia nafkah, tidak tempat tinggal. Dia kata, kami takkan tinggalkan kitab Tuhan kami kerana kata-kata seorang wanita yang kami tak tahu, barangkali dia ingat atau dia lupa. Allah firmankan yang keluarkan mereka. Datang sebagai riwayat tambahan sunnah Nabi kami. Itu tak sahih. Yang sahihnya tanpa tambahan sunnah Nabi kami. Kerana sunnah tu sabit dalam hadis Fatimah bahawa Rasulullah SAW tak jadikan untuk dia sebarang nafkah, tidak juga tempat tinggal. Dan menepati Umar dalam perkara ini sebagian sahabat seperti Aisyah, Ibn Mas'ud, Ibn Umar, dan menyanggahi mereka para sahabat-sahabat yang lain. Dengan pendapat Umar ni berpegang Abu Hanifah, Abu Hanifah pegang tu. Maksud dia ada lagi nafkah tempat tinggal. Berkata Malik dan Syafi'i, untuk dia tempat tinggal bukan nafkah. Tempat tinggal ada, nafkah tak ada. Tapi Ahmad dan Ishaq bin Abu Thawr dan lain tak ada nafkah, tak ada tempat tinggal, kerana ayat tidak menyentuh tentang wanita yang cerai putus. Dia cerai yang boleh rujuk. Okey, baik. Wallahu alam. Kita bicara tulisan harta atuk dengan adik-adik. Nanti bincang. Wallahu alam. Sallallahu ala sayyidina Muhammad sallallahu alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.